Assalamualaikum. Pada forum hari ini, mereka akan terangkan tentang sulam bedak. Jadi saya nak minta untuk memperkenalkan tentang produk sulam bedak ini. Silakan. Sulam bedak juga dikenali sebagai BB Face Glow atau Water Shine BB Glow melalui proses memasukkan bedak ke dalam pigmen kulit dengan menggunakan microneedle therapy sistem derma rolling. Sulam bedak juga berasal daripada Korea Selatan. Ianya bertujuan untuk mengurangkan pigmentasi bintik hitam, bekas jerawat, tona kulit yang tidak sekata dan sebagainya. Terdapat dua jenis sulam bedak, iaitu sulam bedak separa kekal dan sulam bedak kekal. Sulam bedak separa kekal ianya bertahan selama beberapa masa, iaitu beberapa minggu sehingga 6 bulan. Sulam bedak yang kekal bertahan selama beberapa tahun. Terdapat beberapa risiko yang berkaitan dengan sulam bedak, iaitu reaksi alahan, ruang gatal, jangkitan parut dan sebagainya. Okey, terima kasih. Okey, untuk seterusnya saya minta untuk terangkan latar belakang atau isu puncanya sulam bedak. Bagi seorang perempuan, kecantikan ni adalah satu benda yang subjektif. Seiring dengan peredaran zaman sekarang, penampilan serta kecantikan ni merupakan perkara yang penting bagi setiap wanita. Sebab apa? Untuk menjalankan kehidupan seharian diorang. Terdapat ramai wanita kini yang taksub untuk menjadi cantik. Sebab apa? Sebab standard kecantikan dekat Malaysia ni macam yang korang tahu, macam mana nak cakap orang akan pandang yang orang yang putih dengan orang yang kurus je macam tu. Kalau macam korang tengok, orang yang badan besar semua diorang akan macam pandang sinis tau. So itulah standard kecantikan dekat Malaysia. Macam sulam bedak ni sendiri ataupun lebih dikenali sebagai foundation embroidery, dia bagi efek glowing dekat kulit muka, untuk buatkan kulit muka kita menjadi lebih flawless dan mudah untuk memudahkan korang faham. Sulam bedak ni sendiri dia macam korang pakai foundation sebelum korang pakai makeup kan. Sebelum pakai makeup kan korang pakai foundation dulu kan. So sulam bedak tu dia macam tu. Cara-cara guna sulam bedak ni kita pihak orang yang dekat klinik tu sendiri akan lukakan bahagian kulit muka korang untuk supaya lebih memudahkan untuk cecair foundation tu masuk dan serap ke dalam bahagian muka sendiri. Untuk pengetahuan korang, rawatan sulam bedak ni dia tak diiktirafkan selamat. So kesan sampingan positif maupun negatif korang akan tanggung sendiri. Punca isu ni pula sebab kesahihan sulam bedak tu sendiri. Sebab macam yang kita tahu, kita ni dekat Malaysia ni negara-negara Islam. So kita tak tahu benda tu halal ke haram. Sebelum kita buat sesuatu perkara tu, kita kena tahu benda tu halal ataupun haram. Itu merupakan salah satu punca kenapa sulam bedak ni viral dekat Malaysia. Seterusnya, apakah pandangan ulama tentang isu sulam bedak? Baiklah, rawatan sulam bedak semata-mata bertujuan kecantikan, yakni tasniah, diharuskan berdasarkan ketetapan berikut. Selagi ia tidak mengubah ciptaan Allah, tanpa sebarang perubahan yang bersifat kekal, tidak terdedah kepada risiko bahaya, bahan yang digunakan mestilah daripada sumber yang diyakini halal, tidak menghalang air ke permukaan kulit muka. Sulam bedak yang dibuat bertujuan merawat wajah untuk menghilangkan kusam, bintik-bintik hitam, panau jeragat dan jerawat adalah dibolehkan sekiranya ingin menutup aib dan celah pada wajah, di samping mendapatkan nasihat daripada pakar kulit. Sekiranya sulam bedak daripada bahan yang diharamkan atau risiko memudaratkan, maka haram digunakan hanya semata-mata untuk kecantikan. Penghujahan dalil: rawatan kosmetik dan sebarang prosedur yang membawa kepada perubahan anggota badan manusia tanpa keperluan adalah diharamkan oleh syarak. Ini berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Maksudnya Allah melaknat wanita-wanita yang bertatu dan wanita yang meminta dibuat tatu, wanita-wanita yang mencukur bulu kening dan wanita yang meminta mencukur bulu kening, dan wanita-wanita yang menjarakkan gigi untuk kecantikan, yang semua itu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Muslim. Ancaman laknat dalam hadis ini menunjukkan pengharaman mengubah ciptaan Allah, sama ada bagi orang yang melakukannya dan juga orang yang meminta untuk dilakukannya. Rujuk Fathul Bari. Imam An-Nawawi mensyarahkan makna perkataan lil husni bagi perbuatan menjarakkan gigi dalam hadis tersebut ialah wanita yang menjarakkan gigi untuk kecantikan. Lil husni memberi makna mereka buat perkara tersebut hanya untuk kecantikan dan ianya sebagai isyarat kepada hukum haram. Hal ini kerana orang yang meminta untuk melakukan hal tersebut khususnya menzahirkan kecantikan, adapun sekiranya berhajat untuk merawat suatu celah atau kerana aib pada gigi maka dan seumpamanya, maka tidak menjadi masalah dan Allah lebih mengetahui. Rujuk Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim. Oleh itu, hadis tersebut sebagai hujah larangan terhadap segala perbuatan pengubahsuaian ciptaannya yang semata-mata bertujuan kecantikan tanpa keperluan yang mendesak. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis ini yang berbunyi, dan wanita-wanita yang menjarakkan gigi untuk kecantikan, difahami daripada hadis ini bahawa ia adalah satu bentuk perbuatan mazmumah dan melakukannya untuk tujuan kecantikan. Ini jika ianya dilakukan kerana keperluan kepada perbuatan, maka diharuskan oleh syarak. Dalam rujukan Fathul Bari. Sekian, terima kasih. Okey, untuk soalan seterusnya, apakah kesan kepada negara ataupun kepada pengguna sulam bedak ini? Okay, terima kasih kepada moderator kita. Kesan bedak sulam kepada negara. Akan berlakunya isu tentang halal atau haram berkenaan bedak sulam kepada Islam secara tidak langsung membawa kepada kesan kepada manusia kerana penggunaannya dihargai oleh agama. Jika penggunaannya bersebab atas alasan yang munasabah, maka agama mengizinkan dengan beberapa syarat seperti untuk membuat rawatan. Semakin banyak wanita terikut dengan trend sulam bedak, secara tidak langsung boleh menyebabkan kemunculan penyakit kulit yang membawa kepada kemudaratan kepada pengguna, serta boleh menyusutkan muka dan merosakkan kulit jika penggunaan bedak sulam yang berlebihan. Justrunya membawa kepada kesulitan kepada semua pihak, termasuklah kerajaan dan Kementerian Kesihatan, untuk mencari penawar untuk memulihkan semula kulit muka yang rosak akibat sulam bedak yang dibuat. Juga boleh berlaku permintaan yang sangat tinggi sekiranya semakin banyak wanita yang ingin menanam sulam bedak dan akan menyebabkan haid demand, haid risk. Seterusnya akan berlakunya bedak sulam yang palsu ataupun yang tidak diiktiraf penggunaannya oleh Kementerian Kesihatan, yang boleh menjerumus kepada kemunculan bedak sulam yang palsu dan tidak diiktiraf, yang menawarkan bedak sulam yang kesannya yang sangat laju tapi risikonya yang sangat tinggi, tetapi tidak diketahui oleh pengguna, yang boleh menyebabkan satu masalah kepada pengguna jika menggunakan bedak sulam yang palsu. Okay, untuk soalan yang terakhir, apakah solusi penyelesaian produk sulam bedak? Solusi bagi sulam bedak ini adalah terdapat beberapa produk untuk merawat masalah di muka yang selamat dipakai, walaupun ianya mengambil waktu yang lama untuk memperbaiki pigmentasi di muka, tapi ia tidak memberi kesan yang lama. Selain itu, foundation juga dapat menutup celah di wajah, tetapi foundation ini hanyalah memberi kesan yang tidak kekal. Jika seorang itu tidak beberapa minat dengan kosmetik atau takut dalam kosmetik itu ada merkuri, mereka boleh mengambil produk yang 100% mengandungi bahan semula jadi yang selamat dipakai oleh semua jenis kulit. Jika masih ragu-ragu, mereka boleh berhubung dengan doktor yang pakar tentang kulit wajah. Sekian. Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada setiap produk kecantikan seperti sulam bedak ini adalah kita mestilah tahu daripada mana asal usulnya produk itu, dan kita boleh periksa daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM, ataupun kita boleh ambil pendapat ulama tentang isu-isu begini.
Sekian daripada kami. Assalamualaikum.